bertekad untuk melaksanakan pengorbanan. Sama ada korban harta ke, korban masa ke, korban tenaga ke, korban nyawa ke, korban anak ke, korban mak ayah ke. Maknanya ada pengorbanan yang kena buat. Sebab tempat itu lambang pengorbanan. Salah satu bentuk cerita korban yang berkaitan dengan tanah suci dan juga berkaitan dengan pengorbanan tentang anak Nabi Adam alaihissalam. Iaitu siapa? Antara Qabil dengan Habil. Kan Allah perintahkan kan, antara Qabil dengan Habil, dua-dua kena melaksanakan korban. Kenapa kena laksanakan korban? Sebab dua-dua merebut adik-beradik yang sama. Allah perintahkan Qabil untuk berkahwin dengan adik-beradik bukan kembar dia. Allah perintahkan Habil untuk berkahwin dengan adik-beradik yang bukan kembarnya, secara silang. Sebelum ni adik-beradik dia semua kahwin dengan yang kembar. Dikatakan Hawa, Siti Hawa, isteri Nabi Adam, setiap kali melahirkan anak kembar. Dan anaknya dilahirkan, dia mengandung dan bersalin dikatakan sebanyak 20 kali. Ada kisah menyebutkan 20 kali. Kalau 20 kali, setiap kali beranak, bersalin kembar, maknanya anaknya berapa orang? 20 kali beranak, setiap kali kembar. 2, kembar 2, kembar 2, kembar 2. 20 kali 2 kira-kira 40 orang. Cuma yang terakhir, seorang saja, lelaki. Maknanya 40 dah betul, kita tolak satu. Maknanya 39. Ada riwayat sejarah mengatakan anak Nabi Adam dan Hawa 39 orang. Ada riwayat yang mengatakan, ulama kita dari segi sejarah mengatakan, Siti Hawa mengandung dan melahirkan sebanyak 40 kali. Mengandung tu 40 kali. Dan setiap kali kelahiran itu kembar juga. Maknanya anaknya dalam riwayat yang kedua 80 orang. Tolak satu. Yang terakhir lahirnya satu orang saja. Jadi 79. Jadi ada riwayat sebut anak Nabi Adam 39. Ada riwayat sebut anak Nabi Adam 79. Ramai ke banyak? Ini bukan kata ramai, bukan kata banyak ni. Meriah. Meriah kalau anak sampai 30. Ada kat sini yang anaknya 39 orang. Yang anaknya 3 orang mungkin ada. Anak punya 9 orang jarang-jarang. Tapi kalau 39, Masya Allah. Jadi dalam 2 orang ni, dalam banyak-banyak ni, Allah uji. Perintahnya Qabil kena kahwin dengan adik-beradik silang, Habil kena kahwin dengan adik-beradik silang. Yang tak setuju, Qabil. Lalu dalam nak menyelesaikan ini, Qabil ini dengan Habil diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Adam untuk melaksanakan pengorbanan. Siapa yang korbannya diterima oleh Allah, maka dialah yang berhak untuk kahwin dengan adik perempuan yang masing-masing jadi rebutan ini. Jadi apa dia buat? Qabil kerjanya apa? Habil kerjanya apa? Qabil ni petani. Habil kerjanya ialah penggembala kambing. Maka Qabil ni, dia oleh kerana dia seorang petani, dia seorang peladang, dia seorang orang kata pengusaha tanam-tanaman, maka dia diperintahkan untuk berkorban. Apa yang dia sedia korbankan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dia serahkan kepada Nabi Adam. Kemudian Habil pula diperintah untuk korban. Korban apa? Korban harta yang dia miliki lah, iaitu kambing-kambing. Sebahagian daripada kambing dia korbankan. Maka Habil pun pilihlah kambing yang mana yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling sehat, yang paling berkualiti. Sebab dia kata ini Allah perintah supaya korban. Kalau korban, saya akan pilih korban yang paling best sekali. Yang paling sehat sekali. Yang paling kualiti sekali. Yang tu saya korban. Manakala Qabil ni pula dia kata, alah, benda ni nak korban, nanti kan terkorban. Lebih baik aku bagi yang rosak-rosak sajalah. Yang lebih-lebih sajalah. Yang tak berapa elok sajalah. Dia bagi. Lalu Nabi Adam setelah menerima 2 pengorbanan daripada 2 anak dia ni, kata Nabi Adam,
kita kena letakkan di atas sebuah bukit. Korban yang mana satu yang diterima oleh Allah, nanti akan ada kilat menyambar yang akan sambar dan mengambil korban tersebut. Lalu dikatakan diletak di atas sebuah bukit. Kemudian datanglah halilintar, kemudian menyambar korban yang dikorbankan oleh Habil. Jadi disebut dalam Quran, yang kita tuliskan kat sini ni, kalau kita lihat, watlu alaihim naba abnai Adam, dan bacakanlah wahai Muhammad, disuruh cerita. Disuruh baca dan cerita. Apa itu? Kisah mengenai dua orang anak Adam, Qabil dan Habil, yang telah berlaku dengan sebenar-benarnya. Memang berlaku dengan benar, bukan cerita bohong, bukan cerita rekaan. Idh qarraba qurbanan, ketika mana mereka berdua mempersembahkan satu persembahan korban dengan tujuan untuk berdamping diri kepada Allah. Fatuqubbila min ahadihima, lalu diterima korban salah seorang daripadanya. Korban Habil diterima. Tiba-tiba kambingnya disambar, hilang daripada pandangan mata. Walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima korban daripada seorang lagi, iaitu Qabil. Jadi Qabil ni bila korban dia tak diterima, dia tak dapat nak berkahwin, dia jadi marah. Bila dia jadi marah, apa dia cakap dekat adik dia? Apa yang Qabil cakap dekat adik dia? Dia cakap, la aqtulannak. Apa dia kata? Saya pasti akan bunuh kamu. Sesungguhnya aku pasti akan bunuh kamu. Ini siapa cakap dengan siapa ni? Suami cakap dengan isteri ke? Bapa cakap dengan anak ke? Abang cakap dengan adik? Abang cakap dengan adik. Nak ceritanya, di antara bentuk dosa dan permusuhan pertama yang berlaku di atas muka bumi ni adalah dosa pembunuhan sesama adik-beradik. Dosa adik-beradik. Sebab tu yang paling sukar mencabar kita nak jaga hubungan adalah hubungan kita sesama adik-beradik. Kita boleh kamcing, boleh ngam, boleh berbaik, kita boleh berkawan rapat BFF dengan jiran kita. Kita boleh untuk berbaik-baik, berapat-rapat, berkawan-kawan rapat dengan office mate kita, dengan alumni sekolah kita. Tapi di antara cabaran ialah menjaga hubungan sesama adik-beradik. Ada sebahagian ulama mengatakan dosa pertama yang dilakukan di langit adalah namanya dosa iblis tak mahu sujud kepada Nabi Adam. Dosa pertama yang dilakukan di atas muka bumi adalah dosa membunuh ketika Qabil membunuh Habil. Ada ulama katakan begitu. Dosa yang pertama di kalangan manusia lah. Kita tak masuk di kalangan jin ketika kita cakap perkara tersebut. Jadi nak ceritanya tu cabaran. Lalu apa jawapan Habil ketika abang dia ugut? Kata Habil, hanya saja Allah memang menerima korban, tapi syaratnya satu, mestilah korban itu dengan takwa. Bila takwa, maknanya kita korban untuk Allah, kita pilih yang terbaik, kita pilih yang paling kualiti. Kalau nak menyumbang, kalau nak sedekah, kalau nak memberi, kalau nak berkorban, kalau nak melaksanakan berikan yang terbaik, kalau tujuan dia lillahi ta'ala. Jadi itu tanda takwa. Baik, apa jawapan seterusnya? Lalu kata Habil, la in basata ilayya yadaka litaqtulani. Sesungguhnya kata Habil ini, kopi sini. Kata Habil, sesungguhnya kata dia, kalaulah abang hulurkan tangan abang kepada saya untuk membunuh saya, tak apa. Tapi saya tak akan sesekali menghulurkan tangan saya kepada abang untuk membunuh abang. Maknanya dia takut ke? Adik dia takut ke dengan abang dia? Dia takut ke? Dia hormat ke? Dia tak biasa bunuh ke apa? Sebenarnya dia bukan takut dengan abang dia. Dia bukan tak kuat nak mengalahkan abang dia. Tapi sebenarnya dia tak buat kerana sesungguhnya aku ini takut kepada Allah. Kadang-kadang kita ni
Di antara hikmah kita ni tidak membalas kejahatan seseorang ialah bukan takut dengan dia. Bukan kita tak boleh membalas mengenakan dia. Dari sudut undang-undang ke, dari sudut tindakan peribadi ke, tapi kita ni mengenangkan hidup ni ada hukum hakam. Hidup ni ada dunianya, ada akhiratnya. Hidup ni ada timbang taranya. Hidup ni ada padang mahsyarnya. Oleh kerana kita ni mengenangkan adanya mahsyar, mengenangkan adanya sakaratul maut, mengenang adanya pembalasan baik dan buruk, mengenangkan adanya syurga dan neraka, menjadikan kita ni tak balas walaupun mampu dan ada kekuatan membalas, kerana takut kita dasarnya takut kepada siapa? Kepada Allah. Nampak tak? Takut kepada Allah, urusan akhirat akan membaikkan seseorang dalam urusan dunianya. Sebab tu kalau kita nak baikkan seseorang itu dalam urusan dunianya, yang kita kena ajar dia bukan soal pendidikan moral dunia saja. Dia tak boleh jadi. Tak boleh jadi. Betul kita perlu belajar etika. Betul kita perlu belajar pendidikan moral. Betul kita kena bangunkan kesedaran civic. Tapi dasar untuk jadi kukuh kesedaran civic kita, dasar untuk jadi kuat kita punya moral kita, dasar untuk kita bagus dari segi ehwal sosial kita, dia mesti ditanam. Yang paling kukuh ialah ketakutan kita kepada Allah dengan mengetahui ilmu tentang akhirat. InsyaAllah dunia dia akan jadi baik. InsyaAllah. Jadi Habil ni dia tak nak bunuh, tak nak balas, bukan sebab dia tak boleh lawan abang dia. Ini perihal-perihal yang berlaku dalam sejarah umat manusia. Baik. Kemudian kata lagi beliau, apa dia kata? Inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar. Sesungguhnya aku mahu supaya engkau kembali membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka dengan itu menjadilah engkau nanti ahli neraka, dan itu adalah balasan orang-orang yang zalim. Dia tak maulah abang dia membunuh juga, nanti akan membawa memikul dosa itu, akan dimasukkan dalam api neraka. Akhirnya Kabil bunuh tak? Kamil bunuh tak akhirnya? Walaupun adik dia dah cakap, janganlah bunuh. Jangan. Bunuh. Fatawwa'at lahu nafsuh. Maka nafsu jahat Kabil mendorong dia sehingga dia tergamak qatla akhihi. Qatla maknanya bunuh. Akhihi maknanya adiknya. Faqatalah, lalu dia benar-benar membunuhnya. Nafsu disebut ni. Fatawwa'at lahu nafsuh. Maka nafsu dia dorong dia supaya bunuh. Bunuh aja budak ni. Bunuh aja. Bunuh je. Dia dah tak pedulilah daripada bapa yang sama ke, adik-beradik yang sama ke, kerana merebut apa? Merebut harta dunia. Kita ni masa mak bapak masih hidup, adik-beradik jumpa balik kampung, semua senyum-senyum, salam-salam, belanja-belanja makan. Bismillah. Tapi cabaran dalam masyarakat kita, bila mak bapak mula meninggal. Kadang-kadang ada yang tak sempat tunggu bapak meninggal. Ada yang tak sempat tunggu mak meninggal. Dia dah mula bergaduh, merebut harta dunia yang boleh dia waris, dia dapat, dia perolehi, dia ambil daripada mak bapak dia. Ada sebahagiannya tunggu je orang tua dia lagi seorang tu meninggal. Dia tunggu je, meninggal je, taring dia keluar. Taring keluar maknanya sikap dia berubah. Kita tak sangka yang dia fikir begitu. Kita tak sangka yang dia nak bukan yang dia punya. Kita tak sangka selama ni yang dia tolong mak tu sebenarnya dia inginkan sesuatu untuk menuntut sesuatu dan merasakan dia perlu dapat sesuatu. Tak sangka. Ingatkan selama ni dia tolong lillahi ta'ala. Ingatkan selama ni dia bantu ni begitu. Akhirnya berubah. Sama ada orang lain atau perangai kita sendiri. Ini cerita krisis adik-beradik ni, cerita pertama jenayah yang berlaku di atas muka bumi dalam sejarah umat manusia. Jadi didorong oleh apa? Fatawwa'at lahu nafsuh. Didorong oleh hawa nafsunya untuk qatla akhihi, untuk bunuh saudaranya. Faqatalah. Akhirnya memang dia bunuh. Jadi kalau setakat dengki, kalau setakat khianat, itu semua menjurus ke arah bunuh. Kira-kiralah kalaulah membunuh itu tak ada hukuman dekat dalam atas kita punya negara ni, kalau membunuh adik-beradik tu tak ada denda, tak ada apa,
mungkin saja ramai orang sampai kepada tahap berani untuk membunuh orang lain, walaupun adik-beradik sendiri. Selepas Qabil membunuh, apa terjadi? Fa asbaha minal khasirin. Maka jadilah dia termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Kenapa disebut rugi? Dalam satu hadis, Rasulullah menyatakan, setiap kali berlaku pembunuhan tanpa hak di atas muka bumi, maka Qabil dia dapat saham yang sama. Dia Muslim. Semua anak Adam Muslim. Tidak ada yang kafir. Tidak ada yang musyrik. Tapi dia dalam kategori orang yang disebut dalam Quran berdosa, disebut di dalam hadis yang setiap kali ada orang melakukan dosa membunuh tanpa hak, kalau membunuh dengan hak lain, membunuh tanpa hak, maka dia akan dapat saham yang sama dalam membunuh. Kerana orang meniru perbuatan dia dari segi melepaskan rasa marah kepada seseorang yang tidak disukai. Dengan cara bunuh. Lepas dia dah bunuh, dia menyesal. Lepas dia dah menyesal, dia tak tahu apa nak buat ni. Sebab tak pernah lagi berlaku kematian. Jadi apa nak buat? Dia tak tahu. Nak tendang. Dia tengok dah tak bergerak. Dia tengok dah tak ada nyawa. Dia tak tahu nak buat apa. Lalu Allah tunjukkan tanda kekuasaan Allah. Nak menunjukkan kepada Qabil betapa kalau orang tak bertakwa, memang dia tak dapat ilham. Dia tak tahu apa nak buat. فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ. Tengok mana dia? Kemudian Allah utuskan seekor burung gagak yang menyuruhnya, maknanya burung gagak dia gaduh, dia patuk kawan dia mati. Burung gagak pun korek-korek bumi dan dia tunjukkan, perlihatkan kepada Qabil bagaimana cara menimbus mayat saudaranya. Lalu kata Qabil, ya wailata, celakalah aku, celakanya aku, maknanya malangnya aku, ya Allah. Kalau dalam bahasa kita, ya Allah bodohnya aku ni. Bodohnya aku, bahasa kasarnya gitulah. Ya Allah bodohnya aku ni, alangkah lemah serta bodohnya aku. Kalau diterjemahkan memang macam tu makna dia. Bunyi macam kasar tapi nak buat macam mana, saya nak kena sebut jugalah dia punya kataan tu, walaupun macam berat sikit nak sebut. Ya wailatah, alangkah malang, bodohnya aku. Ajas tu, adakah aku ni terlalu bodoh sangat sehingga aku pun tak tahu nak buat benda yang simple macam burung gagak ni buat. An akuna mithla hadzal ghurab. Benda yang macam burung gagak ni nak buat pun aku tak terfikir. Bodoh betul aku ni. Fa uwariya sau'ata akhi, sehingga kalau macam tu kan aku dapat timbus tanam mayat saudaraku. Fa asbaha minan nadimin, dan kerana itu menjadilah dia orang-orang yang menyesal. Jadi ini sebahagian iktibar daripada apa? Daripada perkara yang berkaitan dengan tanah suci. Tanah suci ni pada dasarnya ialah pengorbanan. Saya nak cerita ni tentang pengorbanan yang kita kaitkan dengan tanah suci. Walaupun lokasi hakikat di mana berlaku tragedi ini, wallahu a'lam, ada ulama sebahagiannya mengatakan di bumi Syam, ada sebahagian kata di tanah semenanjung Arab. Wallahu a'lam. Benda pun dah ribuan tahun, tak dapat dipastikan. Baik. Sekarang kita nak cerita tanah suci, tempat kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mikrofon tutup, jangan lupa selawat. Diingat-ingatkan supaya kita ni tak jadi hamba Allah yang dicap dengan label al-bakhil, kedekut. Sebab bila dia dengar nama Nabi Muhammad disebut, dia tak selawat. Dia tak sebut sallallahu alaihi wasallam. Ataupun dia tak sebut Allahumma salli ala Muhammad. Ataupun dia tak sebut alaihi salatu wassalam. Secara geografi, ni dia. Kalau kita sebut tanah, ini nama dia Semenanjung Arab. Ni, yang kawasan ni dipanggil Semenanjung Arab, bukan Semenanjung Malaysia. Dia bentuk macam ni, selalunya dia dipanggil dengan nama Semenanjung. Saya dulu, ini kita tukar warna bagi nampak sikit. Kalau tukar nama warna nampak tak? Kita tukar warna merah tak ada. Ini boleh. Okey, ni. Ni. Ini ni nama dia Semenanjung Arab. Saya dulu di sini, kat kawasan sini belajarnya dekat Mesir. Sini Mekah, atas sikit Madinah.
Atas sikit Aqsa. Jadi dia macam satu jalan yang lurus tegak begini. Yang paling utara Masjidil Aqsa. Yang paling bawah sekali Masjidil Haram, Kaabah. Yang tengah-tengah nama dia Masjid Nabawi. Ada 3 kan masjid yang mulia dalam Islam. La tushaddur rihal illa ila salasati masajid atau kama qala. Kamu tidak ditekan-tekankan, tidak diberat-beratkan untuk musafir sembahyang di mana-mana masjid di seluruh dunia. Tidak ditekankan, melainkan kalau kamu nak musafir ke 3 buah masjid ini. 3 buah masjid. Masjidi hadha, masjidku ini, Masjid Nabawi. Masjidil Haram, dekat Mekah. Wal Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa. Sebab tu 3 masjid ni kalau kita kumpul duit, kalau kita menabung, kalau kita menyimpan dengan hasrat nak pergi sana untuk beribadah di masjid itu, digalakkan. InsyaAllah dapat pahala. Soal dapat tak dapat akan datang cerita lain. Rezeki Allah beza-beza. Tapi mesti ada sifat dan sikap ingin beribadah di masjid itu. Beribadah kepada Allah, mana-mana boleh. Di Malaysia pun kita beribadah kepada Allah. Tapi keinginan untuk solat beribadah di masjid tertentu yang digalakkan 3. Masjid yang lain boleh ziarah. Tapi bukan semata-mata nak solat dekat masjid itu, tak perlu sangat. Kumpul duit semata-mata nak semayang dekat masjid Rusia, tak payah. Tapi kalau dah sampai Rusia, nak pergi masjidnya boleh. Kita kumpul duit semata-mata nak semayang di masjid terapung di Morocco, semata-mata kerana itu saja, tak perlu. Tapi kalau kita dah memang musafir kat sana, nak solat di sana, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kumpul duit semata-mata nak ibadah di Masjidil Aqsa, ahlan wa sahlan, silakan. Kumpul duit semata-mata nak beribadah di Masjidil Haram, termasuk melaksanakan umrah, ahlan wa sahlan, silakan. So, kumpul duit semata-mata nak dapatkan kemampuan dapat beribadah di Masjid Nabawi, silakan, bagus. 3 ni. 3 ni ada gandaan dia. Solat yang dilaksanakan di Masjidil Haram, berapa gandaan dia? Berapa gandaan dia? Solat yang kita laksanakan di Masjidil Haram berbanding masjid yang lain, gandaan dia ialah 100,000. Kalau 100,000 berapa kosong dia? Lupalah saya. 100,000 ada berapa kosong dia? 100,000. Ada berapa 6. kosong dia? Ada 6. 5. 5 ke 6? 5, Ustaz. 5 5. 100,000 tu ada 5 kosong. 6 digit betul tu. Cuma yang pertama tu 1,000,000. Macam tu lah. Maknanya gandaan. Cuma dia gandaan ganjaran, bukan gandaan tanggungan. Ada orang fikir gini tau. Dia kata, Ustaz, dulu saya tinggal solat Zuhur sepanjang saya daripada umur tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5. 3 tahun saya tak semayang Zuhur. Daripada saya balik tingkatan 2, 14 tahun. Lepas tu mula-mula saya semayang. Masa tingkatan 3 saya degil. Tingkatan 4 saya degil, tingkatan 5 saya degil. Masa saya degil tu zaman saya duduk dengan atuk saya. Saya tak semayang 3 tahun. Contoh. Dia kira. Adalah semayang dia dalam, mungkin dah dalam 7,000 ke 8,000 solat lah. Contoh lah. Contoh. Bila dia buat begitu, dia kata boleh tak? Dia qada dekat Masjidil Haram. Dia kata qada kena sesegera mungkin, tak payah tunggu Masjidil Haram. Sebab solat tu yang ditinggalkan secara sengaja. Kena diqada secara cepat, secepat mungkin. Tak payah tunggu pergi sana. Kata dia sebab dia nak pergi sana, sebab kat sana kan gandaan 100,000. Jadi dia sembahyang sekali je, settle lah. 100,000. Oh, bukan macam tu. Yang digandakan tu pahala. Pahala digandakan, insya-Allah. Tapi tanggungan. Tanggungan yang dia kena tanggungjawab dia 7,000, tetap masih 7,000 solat. Kalau 3,000, tetap 3,000 solat. Kalau 1,000 solat lah. Kalau dia tinggal selama 360 hari. Tolak kalau dia uzur. Period dia setiap bulan 7 hari. 10 bulan 70, tolak 84 hari contoh. Kira-kira ada 300 hari. Kali 3, 900. 900 zuhur,
900 asar, 900 maghrib, 900 isyak, 900 subuh. 9 kali 5, 4,500 untuk 3 tahun secara purata. Maknanya 4,500 solat dia nak kena selesaikan. Jadi contohnya, ni contoh. Jadi gandaan tu ganjaran, pahala, bukan tanggungan. Kalau Masjid Nabawi, gandaan berapa pula solat dalam Masjid Nabawi? Tadi 100,000. Berapa gandaan dia? 1,000. Gandaan dia berapa? 1,000. Ka'alfi salatin, ka'alfi salatin. Macam mana hadis dia punya ayat dia? Ada matan hadis dia, teks hadis dia. Salatun fi masjidi hadha ka'alfi salatin fi ghairihi siwal masjidil haram. Atau kama qala. Satu solat di dalam masjid aku itu menyamai 1,000 solat di dalam masjid selain daripada masjidku, kecuali siwal masjidil haram. Kecuali masjidil haram. Masjidil haram sebab dia 100,000. Gandaan dia berapa? 1,000. Yang tadi 100,000. Baik. Kemudian masjid yang ketiga. Masjid ketiga, masjid apa? Masjidil Aqsa. Gandaan dia 500. Dalam hadis 500. Boleh? Okey, cantik. Barakallahu fikum. Seterusnya. Ni dari segi kedudukan geografi dia lah. Kita tengok ke belakang. Tengok dia sekejap. Kita copy. Baik. Ini kira-kira macam ni lah lebih kurang. Mekah, Madinah, ada Laut Merah. Ini dulu dikatakan Mekah ni, Kaabah ni, dia dikatakan berada di tempat yang paling rendah. Paling rendah. Dulu sekitar Kaabah tu ada Bukit Safa, sebelah sikit ada Bukit Marwah, kemudian ada bukit sebelah sini, ada bukit, sebelah sana ada bukit. Jadi dia dikira tempat yang paling apa? Kira-kira paling rendah. Paling rendah dalam kawasan situ. Sebab tu perasan tak? Kalau kita masuk saja pintu, kita masuk je pintu utama Masjidil Haram, kita masuk, kalau kita nak pergi kat level Kaabah, kita kena turun satu lagi tingkat. Perasan tak? Siapa yang pernah sampai? Cuba ingat-ingat balik. Kalau yang baru balik, ada yang baru balik tak? Daripada Tanah Suci. Kita masuk saja, siapa yang pernah sampai? Tak kisahlah masuk, secara umum masuk pintu King Fahad ke, nombor 1 ke, nombor apa. Masuk je, kita akan jalan. Sebenarnya kita berada dekat level macam kira tingkat 2 lah. Lepas tu kita kena turun sikit lagi. Ada eskalator ke, ada tangga gitu. Kemudian baru level bawah. Bawah tu kira lantai Kaabah lah kita sebut. Mataf. Macam tu kan. Dia ada macam eskalator ada juga tangga besar, ada yang tangga kecil. Tengoklah kita masuk daripada arah mana kan. Jadi dia sebenarnya memang agak rendah. Dia memang agak rendah macam tu. Ke bawah begitu keadaan dia. Tapi rendah dari segi aras tanah, tapi tinggi kedudukannya, barakahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Mekah tu yang asalnya tak ada orang, kemudian dia ada sentuhan binaan para nabi. Itu Kaabah ni disebut sebagai binaan yang penuh dengan barakah. Sampai kita ni sentuh Kaabah ada barakah. Lebih lagi kalau kita berada di antara lebih-lebih lagi kalau kita ada di antara Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah. Hajarul Aswad dekat bucu dia, yang utama kita nak start tawaf tu dekat bucu, nama dia Hajarul Aswad, tempat batu tu. Kemudian jalan tepi sikit, ikut pusingan tawaf tu, tepi sikit ada pintu Kaabah. Jadi antara Hajarul Aswad, bucu tu dengan pintu Kaabah tu, kawasan tu kita panggil dengan nama Multazam. Multazam. Kawasan tu antara tempat yang dalam riwayat sangat banyak menyebutkan tempat itu adalah tempat di mana insya-Allah mustajab doa orang yang berdoa di situ. Dan memang salah satu cara berdoa kat situ ialah merapatkan tubuh badan pada multazam. Pernah tengok tak orang doa Bismillahirrahmanirrahim, Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Ya Badi'as Samawati wal Ard. Pernah tengok orang dia doa macam tu, tapi dia lekatkan diri dia dekat Kaabah lah, kawasan tu. Pernah tengok dekat TV ke, ataupun masa yang siapa tengok kat umrah,
Macam tu kan. Kalau orang perempuan dia tak adalah sampai angkat tangan, dia rapatkan diri dia macam tu lah. Kalau orang lelaki dia angkat tangan begitu, dia doa, dia rapatkan pipi dia sebelah kanan itu, dia doa mohon kepada Allah. Ada kan? Pernah kan? Memang macam itulah cara doa. Kalau ada peluang kat situ, kita nak doa cara di situ dengan cara begitu, begitulah. Cuma yalah keadaan tu orang ramai kan. Orang ramai bila nak sampai situ tu kadang-kadang kan masa nak sampai Hajarul Aswad tu, Allahu Akbar, dia punya keadaan tu luar biasa lah. Kadang-kadang kita tengok kan Hajarul Aswad tu jauh daripada kita, orang ramai ni tolak, kita diam aja tunggu je peluang. Kadang-kadang kalau nak jadi rezeki, tiba-tiba kena tolak, tolak sikit, dah lagi sikit nak sampai Hajarul Aswad, dah depan mata dah, lagi sikit. Orang ada 2-3 orang depan kita ni, tiba-tiba kena tolak, jauh balik semula. Kadang-kadang macam tu. Ada kadang-kadang saatnya bila kita jauh, tiba-tiba kita kena tolak. Kita tak menolak, kita tak tolak orang, tapi orang daripada belakang tak tahu tolak kita, sadar-sadar, muka termasuk kat dalam tempat tu. Pasal gelap ni, rupanya depan mata dia dah Hajarul Aswad dah. Rupanya macam tu. Memang macam itulah keadaan dia. Keadaan itu bukanlah keadaan yang ideal. Faham tak maksud saya? Keadaan itu bukanlah keadaan ideal, tetapi realiti yang ada sebelum ini itu suasana yang sederhana biasalah. Sederhana biasa. Akan datang wallahu a'lam. Tapi yang paling cantik ialah tertib. Seorang demi seorang datang dengan tertib. Tapi ialah manusia kan berbondong-bondong daripada negara yang berbeza, bangsa berbeza, pengalaman hidup berbeza, perangai berbeza, sikap berbeza, ilmu berbeza, kesihatan berbeza. Akhirnya masing-masing dengan cara yang berbeza-beza. Tapi kalau kita pula ambil satu pendirian. Pendirian kita, ini binaan para nabi. Nampak tu saya tuliskan ayat Quran ni. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika mana Nabi Ibrahim mengangkat. Yarfa' maknanya apa? Mengangkat. Al-qawa'id, asas-asas binaan. Binaan apa dia angkat? Dia mengangkat asas-asas binaan untuk membina Kaabah. Minal bait wa Ismail. Dan juga Nabi Ismail membina bersama-sama Nabi Ibrahim. Bila kita kenang membina masjid, membina Kaabah, membina binaan yang tempat manusia kumpul untuk menyembah Allah, itu sebenarnya kerja Nabi. Maka kita usahakan mesti dalam hidup kita ada terlibat dengan pembinaan mana-mana masjid sebelum kita mati. Libatkan diri. Tolong promosi ke, tolong sedekah ke, tolong sebar iklan ke, tolong, yang penting ada terlibat lah. Lagi satu, bersih, cuci. Dalam ayat Al-Quran ada disebutkan ketika mana Allah firmankan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, antahhira baitiya, wahai Ibrahim, wahai Ismail, hendaklah kamu berdua bersihkan rumahku ini. Rumahku maknanya Masjidil Haram, Kaabah ini, lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Untuk orang yang datang tawaf, untuk orang yang datang beriktikaf, untuk orang yang datang nak rukuk, untuk orang yang datang nak sujud. Maknanya melaksanakan ibadah. Kerja bersihkan masjid, surau, tempat ibadah, kerja standard paling tinggi kali. Profession yang dilakukan oleh Nabi-Nabi. Lepas tu kalau kita singgah mana-mana masjid, surau ke, musafir ke apa ke, ala ternampak sampah, angkat je lah. Ada ternampak macam ada plastik-plastik tertinggal, tolong sajalah. Ada nampak tai cicak jatuh, angkat sajalah. Kita jangan tunggu, mana AJK kebersihan? Tak payahlah. Kita ni AJK kebersihan segala masjid di seluruh dunia, kita tanggungjawabkan diri kita walaupun mungkin nama kita tak ada kat carta organisasi. Kita jalan aja apa yang kita mampu. Jalan aja apa yang kita mampu. Ini ceritanya Kaabah. Binaan barakah, binaan yang mulia di dalam tanah suci kota Mekah Al-Mukarramah. Baik, kemudian kita tengok seterusnya.
Ya, inilah yang saya sebut ni. Nampak tu? Ini kita sebut pintu Kaabah. Kan pintu dia tinggi sikit ni. Yang ini Hajarul Aswad. Yang nampak ada casing dia kat bawah tu, orang ramai sedang menunggu giliran untuk mencium batu Hajar Al-Aswad itu, batu putih yang sudah bertukar menjadi hitam itu. Kawasan sini ni, antara Hajarul Aswad sampai kepada pintu Kaabah ni, kita namakan tadi apa? Multazam. Kita namakan sebagai apa? Multazam. Yang nama rukun-rukun tu, kita kalau dalam Islam, kita ada sebut rukun Islam. Maknanya perkara yang mesti ada dalam Islam. Kalau kita solat, ada namanya rukun solat. Benda yang mesti ada dalam solat. Kalau kita tanya rukun negara, maknanya benda yang mesti ada dalam negara. Negara kita mesti ada kedaulatan undang-undang, mesti ada kesopanan kesusilaan. Negara kita mesti ada dasar kepercayaan kepada Tuhan. Kalau tak ada salah satu, habis negara kita. Kalau tak ada Fatihah, habis solat kita. Kalau tak ada yang namanya beriman qada dan qadar, habis iman kita. Itu rukun nama dia. Tapi kalau kita cerita tentang Kaabah, dia ada rukun juga. Tapi rukun yang dimaksudkan tu maknanya penjuru. Bucu, penjuru. Yang ini nama dia rukun Hajarul Aswad. Biasanya ada lambang dua kat sini. Lambang dua kat sini. Yang sini pula namanya ialah rukun, kat sini dia panggil Iraqi. Iraqi. Yang ini nanti namanya rukun Syami, menghadap ke arah negara Syam. Yang sini, ujung sini yang tak nampak ni, itu dia panggil rukun Yamani. Rukun Yamani. Kenapa dia kata Iraqi? Sebab dia punya bucu dia menghala, menghadap, menjurus ke arah negara apa? Negara Iraq. Sebab tu siapa yang ingat geografi, senang nak ingat nama rukun. Yang Hajarul Aswad, yang Iraqi menghadap ke arah negara Iraq. Yang sini pula Syam, rukun Syami menghadap negara Syam, Syria sana, betul. Yang bawah sebelah sini kiri menghadap Yaman, rukun Yamani. Negara lain. Yaman. Kalau ada orang dia sampai kat Kaabah, Ustaz, kalau nak menghadap Malaysia, mana Ustaz? Menghadap Malaysia. Awak berdiri. Hajarul Aswad. Berdiri kat Hajarul Aswad tu, awak berbelakangkan Kaabah, jalan, langgar dinding, langgar pokok, langgar apa, insya-Allah mudah-mudahan sampai Malaysia lah. Tapi nak kena berenang lautan, nak kena terbang, tapi arah dia ke arah situlah. Jadi kita ni yang solat dari Brunei, yang solat dari Malaysia, yang solat dari Singapura, kira-kira kita punya hala tuju ke arah kiblat Kaabah kita tu, kira-kira penjuru Hajarul Aswad. Kira-kira. Kira-kira macam tu. Boleh? Faham cerita ni? Boleh Okey. Kita tengok. Ini disebutkan wa'adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amik. Umumkanlah wahai Ibrahim, beritahukanlah kepada manusia untuk menunaikan fardu haji. Jadi ada orang kalau dia dah ada duit, dah ada kesihatan, dah ada kemampuan, giliran dah sampai, kemudian dia tak pergi haji, kita tanya dia kenapa tak pergi haji lagi? Dia kata belum sampai seru lah. Pernah dengar tak orang cakap gitu? Dia punya ayat dia belum sampai seru. Pernah dengar? Bismillah. Pernah. Ada orang suka guna kalimah tu, belum sampai seru. Cakap dia, sejak zaman Nabi Ibrahim sudah diseru. Tu, dalam Quran tu. Wa'adzim finnas. Beritahukan, umumkan kepada sekalian manusia bil haji, supaya menunaikan fardu haji. Ya'tuka, nescaya mereka semua akan datang kepada engkau. Rijalan, dalam keadaan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, atau menaiki unta-unta. Ya'tina min kulli fajjin 'amik, mereka akan datang walaupun mereka datang dari tempat ceruk rantau pedalaman yang paling dalam sekali. Maknanya seruan melaksanakan fardu haji ni sejak zaman Nabi Ibrahim lagi dah selesai. Yang tak sampai seru tu dia tak faham, dia sebut sebenarnya dia yang kena perbaiki diri sendiri. Baik. Kemudian Mekah dimakmurkan,
setelah Nabi Ibrahim datang di situ menempatkan Hajar, menempatkan Nabi Ismail, barulah rombongan kaum Jurhum datang di situ sebab dia tengok ada telaga Zamzam. Jadi mulalah zaman ke zaman sampailah kita tengok pada hari ini. Ini gambar Mekah, Kaabah lama-lama dulu. Dulu bangunan nak dapatkan air Zamzam tak berapa jauh, ada di sekitar Kaabah. Ni bangunan tempat ambil air Zamzam dululah. Tapi sekarang dah tak ada. Sekarang ambil air Zamzam semua daripada bawah. Ni bangunan air Zamzam ni. Dululah. Ini bangunan yang warna putih ni sekarang dah tak ada. Tak ada tu maknanya sekarang dia punya lantai rata je terus. Semua air semua diambil daripada bawah. Yang ni dah tak adalah atas ni. Sekarang lah. Dulu ada. Ni gambar dulu ni. Gambar lama ni. Gambar lama ni. Zaman awal-awal dulu. Tahun berapa ni. Mungkin sebelum kita merdeka banyak kemah-kemah tepi-tepi tu. Ada apa? Ada binaan. Semua binaan lama. Gambar-gambar lama. Antara yang unik. Ini kalau dibuka dia punya kelambu dia. Kiswah dia. Kita ni hidup-hidup je. Zaman kita nampak kelambu ni warna apa? Masa kita lahir kecil-kecil, kita lahir aja, kita pun tengok kat TV ke, dengar ke kelambu dia sampai sekarang. Kita tengok warnanya apa? Hitam kan? Hitam kan? Dikatakan dulu, pernah kelambu Kaabah itu dia pakai dengan kelambu berwarna merah hati, dikatakan. Dan ada sekali dikatakan pernah berwarna hijau. Dulu. Tapi tak ada gambar. Zaman dulu-dulu dikatakan begitu. Tapi setelah era berapa tahun, khalifah berapa, dah diwarnakan dengan kelambu warna hitam. Dan sampai sekarang, kita tengok corak ke, tengok artikel ke, tengok gambar ke, tengok apa ke, sejak dah ada visual, video, kamera, rakaman dah apa, kelambu tu dah dipakai dengan warna hitam. Jadi kita pun kenal lah Kaabah tu. Padahal Kaabah bukan berwarna hitam. Dia kan binaan kan. Kelambunya yang berwarna hitam. Kaabahnya tak berwarna hitam. Kelambunya berwarna hitam. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ni. Kalau ikut dari segi material, mungkin kita tak nampak betapa apa Kaabah ini. Tapi hakikatnya binaan para Nabi, sentuhan orang soleh, tempat disampainya Nabi, para Nabi, tempat di situlah Rasulullah pernah dibaling dengan kekotoran sekitarnya, tempat situlah Nabi pernah membaca beberapa surah, tempat situlah Nabi pernah menyampaikan beberapa hadis. Maka tempat ini adalah tempat yang barakah. Ada sekali, kan dekat Kaabah tu kan ada pancur emas kan? Pancur emas kan? Masa saya pergi haji tu, saya nampak bila berlaku hujan, ada sebahagian orang yang masa hujan tu, orang semua lari ke tepi. Ada satu orang tu dia stay. Dia kekal. Dia kekal dekat situ, dia tunggu. Hujan tu tengah lebat. Jadi hujan tu kena pada Kaabah, jatuh melalui pancur emas. Dia tunggu berdiri dekat bawah pancur emas tu. Bermandikan dengan hujan yang turun. Sambil dia berdoa. Basah-basah. Maknanya mungkin barang dia, isteri dia dah ambil ke, saya pun tak pastilah sebab bukan warga negara. Saya tengok tu daripada TV. Masa tu kami dekat hotel. Sekali hujan. Bila hujan, kita pun tengok dekat hotel kan ada TV, ada apa kan. Nampak air tu hujan turun dan dia mandikan dengan hujan yang turun ke atas Kaabah melalui pancur emas menyirami dia. Ketika itu, sampai saya tak dapatlah peluang seperti itu. Kalau kita dapat peluang seperti itu akan datang, kita pun ingin mudah-mudahan kita dapat tu. Dapat tu apa istimewa dia? Yang pertama air hujan. Yang kedua Kaabah. Kenapa saya kata air hujan dengan Kaabah? Sebab dalam ayat Quran disebutkan wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakah, dan kami turunkan daripada langit itu air yang penuh keberkatan, air hujan. Yang kedua, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah mubarakah. Sesungguhnya rumah pertama, binaan pertama yang terbina di atas muka bumi, yang mana di situ tempat manusia mengabdikan diri kepada Allah, itulah rumah ibadah yang terdapat di Makkah, iaitu Kaabah. Jadi yang penuh dengan barakah. Jadi binaan bangunannya barakah,
hujannya pun barakah, maka melimpah ke atas kita. Kita doa mudah-mudahan Allah limpahkan kepada kita keberkatan. Keberkatannya datang dari Allah. Asbabnya Kaabah, asbabnya air hujan. Itulah cerita dia. Baik, kita tengok satu lagi gambar ni. Ini dulu nampak tu. Bawah ni dia ada tulis ni. Perhatikan. Bawah ni dia ada tulis. Suratun nadiratun. Satu gambar yang aneh lil haram. Di tanah haram. Yang mana ukhizat. Diambil gambar ini tahun 1941. Ada yang dah lahir tahun 1941. Ada kat sini yang 1941 dah lahir? Ada? Belum. Sini semua muda-muda. Sini semua yang hadir ni mungkin lahir tahun 1970, 1980 ni rasanya. Lepas merdeka. Merdeka. 52 Ustaz. Masya Allah. Lepas 52. Oh, baik. 53. 53. Masya Allah. 1955. 50. Oh, semua kebanyakan 50. 1950 lebih. Tapi 48 Ustaz. 48, Masya Allah. Ya. Saya sepaham. 1959. Oh, nanti cek balik. Mungkin IC silap. Kenyataan Ustaz, tak ada Kenyataan. silap. Oh, baik. Mudah-mudahan. Baik. Jadi nak cerita dia tu, pernah hujan, wa mustawal matar, dan dia punya level air hujan dia tu, yasilu, sampai jejak kepada Hajarul Aswad. Hajarul Aswad tertutup. Wa tawafu haulal Ka'bah, dan tawaf mengelilingi Kaabah pada ketika itu bisibahah, dengan cara berenang. Oh, tawaf berenang. Saya tak pernah rasa tawaf berenang lagi ni. Sekarang taklah, sistem perparitan, sistem pengairan dia dah lebih baik, dah lebih tersusun, dan insya-Allah lah. Ini sebab bukan apa, sebab dia tempat paling rendah kan. Jadi bila Mekah ni jarang hujan, tapi bila sekali-sekala hujan, maka berlakulah takungan. Sebab mereka tak macam kita. Kita banyak saliran, banyak parit, banyak longkang, banyak apa. Dekat sana tak ada longkang-longkang sebab hujan tak ada. Tapi bila sesekali berlaku, air bertakung atau membanjir secara cepat, kadang-kadang berlakulah yang kita lihat seumpama ini. Tapi sekarang seingat saya dah lama tak seperti ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita doa, ya Allah, mudah-mudahan semua orang yang hadir pada petang ini direzekikan nanti sampai lagi, dan sampai walaupun untuk kali pertama ke Masjidil Haram, dapat melaksanakan umrah, dapat melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan Allah permudahkan kita. Kita doa mudah-mudahan suatu hari nanti kita menjadi tetamu Allah. Kita dapat beribadah di sana, dapat berdoa di sana, dapat khatam Quran di sana, dapat tadabbur isi kandungan Quran di sana, dapat membuat majlis ilmu di sana, dapat mendapat pengajaran daripada sirah-sirah, daripada kisah-kisah Al-Quran mengingatkan kita tentang sana, dapat sempurnakan ibadah kita di sana, dapat selesaikan, memperbanyakkan infak dan sedekah kita kepada orang-orang miskin di sana. Mudah-mudahan kita dipermudahkan urusan itu. Amin. Allahumma amin. Saya kira itulah yang dapat saya kongsikan pada petang ini. InsyaAllah pada pertemuan kita akan datang, kita akan kongsikan lagi gambar-gambar yang lain yang saya ada ni. Mudah-mudahan apa yang dapat kita share dapatlah tambah sikit pengetahuan kita, menanam semangat pada kita, apa yang perlu kita buat, tindakan kita, besarkan lagi kemahuan dan pengharapan kita kepada Allah. Mudah-mudahan suatu hari nanti Allah permudahkan kita. Kadang rezeki kita pergi tahun 2025 bermula daripada tercetus kesungguhan dan niat tu pada tahun 2022. Kita tak tahu. Dan orang yang rezekikan pada hari ini pergi haji umrah pun kita tak tahu dah berapa tahun dalam hati dia nak pergi dan berapa sungguh-sungguh dia kumpul sedikit demi sedikit. Kita tak tahu. Masing-masing bahagian masing-masing. Kita mulakan tugas kita saja. Jadi, jazakumullah khairal jazak. Terima kasih diucapkan. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. InsyaAllah kalau ada rezeki nanti, kalau kita dapat pergi semua ni, golong kumpulan Gema Nur Iman, pergi sekali satu trip. Oh, lagi seronok. Tak payah ramai-ramai dulu lah. 30 orang, 40 orang pun kita dah rasa syukur. Alhamdulillah. Mungkin suasana tu nanti lagi semangat dan lagi barakah kumpulan pertemuan dan perkumpulan kesepakatan Gema Nur Iman ni. Mudah-mudahan kita doa. Kita sebut saja yang baik-baik. Yang mana malaikat sebutkan amin kalau makbul di sisi Allah. Alhamdulillah. Jazakumullah. Dan saya ucapkan terima kasih dan saya serahkan semula kepada pengacara majlis. Silakan.
Alhamdulillah. Ada nak buka soalan ke Ustaz? Soalan? Ada yang nak bertanya ke? Wallahualam, tak pasti. Ada yang nak bertanya? Tak ada. Dia orang Semua dah nampak, faham. dia orang nampak pisang goreng katanya terus lapar. Pisang goreng kat belakang Ustaz tu. Masya Allah. Sedapnya. Kicap-kicap. Okeylah, kita tutup majlis lah. Aku tak ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz nak nombor telefon Ustaz je. Nombor telefon saya? Boleh. InsyaAllah, tapi cuma mohon maaf saya cabaran sikit kalau menjawab telefon. Tapi kalau WhatsApp boleh. Kalau saya tak jawab, nanti copy paste hantar lagi sekali. Lepas dah setengah hari kalau tengok saya tak jawab. Baik, 013 013 709 709 6339. 6339. 709. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Dah. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Majlis kita berjalan lancar. Tanah suci kita, cinta Khabil dan Khabil yang berakhir dengan Khabil membunuh Khabil, rasa dengki wujudnya manusia di muka bumi ini. Wallahualam. Moga bertambah ilmu pengetahuan, bertambah keimanan, sematkan di hati ingin ke tanah suci. Dengan itu kita tangguhkan pengajian kita hari ini sehingga ke minggu depan insya-Allah. Mohon izin Ustaz untuk saya buat sedikit hebahan kuliah pada malam ini. Pada pukul 8 malam kita ada kuliah maghrib bersama Al-Fadhil Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Saleh Tahsin Al-Quran. Pada pukul 9 malam kuliah Isyak Talaqi Al-Quran bersama Al-Fadhilah Ustazah Humaira binti Muhammad Saleh. Pada pukul 9.15 malam kita ada kuliah Isyak bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz Muhimmah Al-Mawaiz Al-Badi'ah. Okey, dengan itu terima kasih Ustaz, terima kasih JNI, terima kasih semua jemaah. Mohon maaf zahir batin andai ada sebarang kekurangan semasa majlis kita ke udara. Segala yang baik itu dari Allah dan yang buruk itu daripada kami sendiri. Pagi mengakhiri majlis hari ini, mohon Ustaz bacakan doa dan menutupnya dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahu al-'azim. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelan tak betul. Kedua sudah Ustaz. Kami guna kata. Terima kasih semua. Sama-sama. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Zarina Sultan. Alhamdulillah. Zarina, yang menunggu 30 tahun. Ya betul. Itu gambar dengan siapa tu, dengan anak ke? Dengan anak arwah